Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Marilah sama-sama kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami redha Allah itu Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami redha Islam adalah cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami juga redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan rasul. Yang dihormati pengerusi Masjid Kampung Pasir, Tuan Haji Japilus, timbalan pengerusi, para ahli jawatan kuasa masjid, muslimat, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Azza wa Jal. InsyaAllah kita akan teruskan lagi pengajian menggunakan buku biografi Muhammad bin Abdullah, perjalanan hidup seorang Nabi. Pada kuliah yang lepas kita telah sentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berhijrah ke Madinah. Dan kita telah sentuh pada penghujung muka surat 120 dan 121 ketika mana Abu Bakar Siddiq dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di Gua Thur. Dan ketika itu dalam hadis Sahih Bukhari mengatakan ketika itu Abu Bakar Siddiq sebut, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu la yarana." Kafir Quraisy yang sedang hampir di Gua Thur akan nampak kita yang sedang menyorok. Dan ketika itu Nabi menjawab, faqala kalla, sekali-kali tidak, inna malaikatan tasturuna bi ajnihatiha, sesungguhnya ketika mana kita sedang menyorok di Gua Thur, malaikat melebarkan sayapnya menutup kita, dan ketika itu tidak dinampak akan kita oleh kafir Quraisy. Dan ada juga dalam buku ini menyebut ketika mana 3 hari duduk di dalam Gua Thur, labah-labah bersarang menutupi Gua Thur. Itu menunjukkan tempat itu adalah tempat yang lama. Dan itu disebut dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Hajar sebut ketika itu ini memang wujud. Adapun burung merpati, Ibnu Katsir sebut itu tidak ada dalam asal. Wa hadza hadis gharibu jiddan min hadzal wajhi. Tapi kita baca juga sebab penulis telah menulis akan benda ini. Kenapa? Sebab hadis itu diriwayatkan oleh Abu Mus'ab. Abu Mus'ab la yu'rifu, dia tidak dikenali. Hari ini kita sambung pada muka surat 121, Asma binti Abu Bakar menghadapi Abu Jahal. Okey. Siapakah Asma binti Abu Bakar? Beliau merupakan anak Abu Bakar Siddiq dan beliau merupakan adik, dia merupakan adik-beradik dengan Aisyah radhiyallahu anha. Asma ini tua 10 tahun berbanding dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi sama bapa, lain
ibu. Okey, ayah sama Abu Bakar Siddiq, tapi Aisyah ibu dia adalah ibu yang lain. Dia seibu dan sebapa dengan Abdullah bin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan Aisyah tidak sebab seibu. Baik. Quraisy mula menyedari Abu Bakar juga hilang. Baru mereka tahu Muhammad bin Abdullah bersama Abu Bakar. Mereka pergi mencari di rumah Abu Bakar pula. Abu Jahal pergi ke rumah Abu Bakar. Abu Jahal bertanya kepada Asma, "Mana ayah kamu?" Asma berkata, "Aku tidak tahu." Ketika itu Abu Jahal marah, menampak Asma sampai terjatuh. Abu Jahal merasa malu, dia menampak seorang perempuan yang lemah. Cepat-cepat dia beredar dari situ, tidak jadi bertanya panjang-panjang lagi. Selepas itu Abu Quhafah, ayah Abu Bakar pula datang. Dia sudah tua dan matanya buta. Abu Quhafah juga bertanya berkenaan Abu Bakar. Ini satu budaya orang Arab. Seteruk mana pun dia, walaupun Abu Jahal dan Abu Lahab, ketika mana mengasari wanita, itu satu benda yang zalim. Ketika mana dia tampak Asma, Abu Jahal tampak Asma, dan Asma terjatuh, maka dia malu akan perbuatan tu, dia keluar. Dan sama juga kalau kita ingat pada kuliah yang lepas, ketika mana pemuda-pemuda kafir Quraisy yang kuat menunggu Nabi keluar untuk membunuh. Ketika itu mereka tak masuk sebab di rumah itu adanya perempuan. Dikatakan Hafsah, dan ada pun mengatakan Aisyah radhiyallahu yang ada ketika itu. Dan Abu Quhafah adalah ayah kepada Abu Bakar Siddiq yang telah tua dan buta. Asma berkata, "Aku tidak tahu." Abu Quhafah bertanya Asma, "Apa yang Abu Bakar tinggalkan pada kamu?" Abu Bakar tidak ada meninggalkan wang. Semuanya dibawa bagi menampung perjalanan dan perbelanjaannya dan Muhammad di Madinah. Abdullah bin Zubair menceritakan jumlah wang yang Abu Bakar bawa adalah 5 atau 6,000 dirham. Okey, kalau duit dirham ini, duit kita lagi tinggilah. 6,000 dirham lebih kurang dalam RM 6,800 ringgit. Semuanya diserahkan kepada Muhammad. Kenapa penulis menukilkan Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair adalah anak kepada Asma radhiyallahu anha. Asma berkahwin dengan Zubair bin Awam. Okay? Antara orang yang as-sabiqunal awwalun, dijanjikan masuk syurga. Asma, anak yang sudah terdidik dengan perjuangan, sangat faham apa yang dilalui oleh ayahnya dan Muhammad. Dia mengambil karung wang yang biasa disimpan wang di situ, dipenuhkannya dengan batu dan dibawa kepada datuknya. Abu Quhafah risau akan anak yang ditinggal oleh Abu Bakar Siddiq, dan ketika itu Asma ada idea yang lain, mengambil kantung duit dan diisi dan dipenuhkan dengan batu. "Wahai datuk, inilah yang ayah tinggalkan." Abu Quhafah yang merasa karung wang Abu Bakar yang penuh itu berasa lega, hilang risaunya berhubung dengan nasib anak-anak dan keluarga Abu Bakar yang ditinggalkan di Mekah. Ketika mana Asma radhiyallahu anha buat begitu, barulah rasa kelegaan Abu Quhafah, ayah kepada Abu Bakar Siddiq, atuk kepada Asma radhiyallahu anha. Selama 3 hari 3 malam, Quraisy membuat operasi besar-besaran mencari Muhammad dan Abu Bakar Siddiq. Pada waktu siang, Abdullah, anak Abu Bakar, Abdullah anak Abu Bakar ini seibu dan sebapa dengan Asma radhiyallahu anha, mendengar semua berita dan perancangan Quraisy.
pada waktu malam dia datang membawa berita kepada Muhammad. Asma pula datang membawa makanan untuk Muhammad. Okey. Asma ini ditugaskan untuk membawa makanan. Dalam hadis Sahih Bukhari mengatakan Asma ini adalah zatun mithaqaini. Dia adalah wanita yang memiliki 2 selendang. Dia ada tali pinggang yang macam selendang, dia simpan makanan dan dia tutup. Dan dia bawa pergi dan pulang ke Gua Thur untuk membawa makanan. Amru bin Fuhair pula datang membawa kambing untuk digembalakan di situ dan menutup tapak kaki Abdullah dan Asma. Di samping itu, dia membekalkan susu minuman Muhammad dan Abu Bakar Siddiq. Strategi yang disusun oleh Abu Bakar begitu sempurna bagi menjayakan penghijrahan Muhammad ke Madinah bagi mengembangkan agama Islam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu seorang yang sangat teliti. Dia nak berhijrah lama dah, tapi Nabi tidak membenarkan dan akhirnya Nabi sendiri mengajak Abu Bakar Siddiq untuk berhijrah. Ajak hijrah bukan baru nak bersedia. Semua telah bersedia di belakang rumah Abu Bakar Siddiq, unta yang penuh dengan pakaian dan makanan. Bukan itu sahaja, dia telah susun Asma radhiyallahu anha untuk membawa makanan pulang dan pergi. Anak dia lelaki Abdullah mengambil berita, dan Amru bin Fuhair bawa kambing untuk menghilangkan jejak-jejak kaki. Dan ketika mana Amru bin Fuhair pun juga membawa susu-susu kambing untuk diminum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq. Aisyah dan Asma ini seorang yang sangat rapat. Sampaikan Asma binti Abu Bakar ini orang yang terakhir yang wafat dari kalangan Muhajirin. Dalam hadis sebut Asma binti Abu Bakar Siddiq wafat ketika mana usia 100 tahun di Madinah. Muhajirin ini adalah orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Itu adalah Muhajirin. Dan Asma binti Abu Bakar Siddiq adalah orang yang terakhir dari kalangan Muhajir, orang yang berhijrah yang wafat ketika mana usia 100 tahun. Dan Asma ini seorang yang sangat hebat. Kalau kita baca hadis, dia telah meriwayatkan 58 hadis. 28 hadis Sahih Bukhari dan Muslim, 4 hadis Sahih Bukhari dan 4 hadis Sahih Muslim. Beliau sangat rapat dengan ayahnya dan selalu mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis Sahih Bukhari mengatakan ketika mana usia 100 tahun, Asma ini gigi dia tidak ada satu pun yang gugur. Ingatan dia ingat ketika mana kecil sehingga seusia 100 tahun. Asma ini seorang yang sangat hebat radhiyallahu anha. Dan peperangan yang terakhir dia ikut bersama dengan Nabi adalah peperangan Yarmouk. Dalam hadis sebut Asma ini suka membawa belati. Belati ini pisau yang kecil, dia simpan di lengan dia. Dan ketika mana perang Yarmouk, dia bukan orang yang menjaga di bahagian belakang, dia adalah orang yang jaga di bahagian depan, dan dia bawa belati dia. Orang yang nak menyerang, ingatkan dia tak nak bersama, tapi ketika dia keluarkan belati, dia akan membunuh. Itulah Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha, seorang yang sangat hebat. Baik. Suraqah bin Malik mengejar Muhammad. Okey. Selepas 3 hari kekecohan sudah agak reda, Abu Bakar meminta Amru bin Fuhairah menghantar semula unta-unta yang disimpan sebelum ini. Muhammad bin Abdullah dan Abu Bakar Siddiq keluar dari Gua Thur menuju ke Mekah. Tempoh 3 hari sahaja mereka duduk di Gua Thur dan telah datangnya wahyu untuk keluar menuju ke Madinah. Abu Bakar yang cemas dengan keselamatan Muhammad
Sekejap dia berjalan di depan Muhammad dan sekejap di belakangnya, sekejap di kiri dan sekejap di kanan. Muhammad pula khusyuk membaca Al-Quran. Akhirnya Muhammad bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa kamu sampai begini?" Abu Bakar berkata, "Kadang-kadang aku takut mereka datang dari depan, jadi aku ke depan. Kadang-kadang aku terasa mereka datang dari belakang, jadi aku ke belakang. Begitu juga kadang-kadang aku rasa dari kanan, aku pun ke kanan. Kadang-kadang aku rasa dari kiri, aku pun ke kiri." Dan ketika itu Muhammad berkata, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita." Ucapan dan kata-kata yang sama yang Nabi SAW sebut kepada Abu Bakar Siddiq ketika di dalam gua. Abu Bakar takut sangat ada binatang yang berbisa ketika itu, dan sama juga ketakutan Abu Bakar ketika mana keluarnya daripada Gua Thur. Dan Nabi sebut, "Innallaha ma'ana," sesungguhnya Allah bersama kita. Pada masa itu barulah Abu Bakar tenang. Sampai suatu masa Abu Bakar dapat merasakan ada orang berkuda mengejar mereka dari belakang. Semakin lama semakin dekat, Abu Bakar semakin cemas. Abu Bakar memberitahu kepada Muhammad, tetapi Muhammad tidak menoleh pun. Muhammad terus khusyuk membaca Al-Quran. Akhirnya orang itu, Suraqah bin Malik, semakin dekat dan sampai jarak yang dia dapat memanah mereka. Abu Bakar semakin cemas. Abu Bakar dah menggelabah, takut. Suraqah bin Malik, kalau baca kisah Suraqah ini, seorang panglima perang yang sangat pandai berkuda. Ketika mana dia tahu Suraqah bin Malik di belakang, ketika itulah Abu Bakar Siddiq sangat rasa cemas. Tapi Nabi terus berjalan tanpa menoleh dan terus membaca akan Al-Quran. Dia memberitahu Muhammad, "Wahai Muhammad, dia sudah dekat. Kalau dia memanah, tentu sampai pada kita." Pada masa itu Muhammad berdoa, "Ya Allah, selamatkan kami daripadanya dengan cara yang kamu mahu." Nah, itu doa Nabi. Nabi tidak berdoa, "Ya Allah, selamatkan kami dengan membunuh Suraqah bin Malik." Sebab Nabi tahu ada perkara yang besar akan berlaku kepada Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini ketika itu seorang pemuda yang sangat hebat dengan kudanya, dan ditawarkan kalau dapat Muhammad dengan Abu Bakar Siddiq akan dihabuankan 100 ekor unta. Dan ketika itu orang muda dengar benda yang dia mampu untuk buat. Ketika itu Suraqah bin Malik pergi mencari Nabi SAW dan Abu Bakar Siddiq. Tanpa menoleh ke belakang, Muhammad terus khusyuk membaca Al-Quran. Belum sempat habis berdoa, kaki kuda Suraqah terbenam ke tanah dan Suraqah jatuh dari kudanya. Itulah kali pertama Suraqah jatuh daripada kudanya. Dia adalah pakar penunggang kuda, tidak pernah jatuh. Nah, itu satu benda yang amat pelik. Jatuh tanpa sebab. Dan itulah sebab yang Nabi SAW doakan kepada Suraqah bin Malik. Selepas itu Suraqah mengejar lagi Muhammad. Apabila sampai dekat dan dia hendak memanah, kaki kudanya terbenam sekali lagi dan Suraqah jatuh lagi. Suraqah berasa pelik mengapa dia jatuh lagi, tetapi dia belum sedar lagi itu adalah teguran Tuhan kepadanya. Dia bangun dan mengejar lagi Muhammad, tetapi dia jatuh lagi buat kali ketiga. Pada masa itu baru dia sedar dia tidak akan berjaya mengejar Muhammad. Muhammad dipelihara. Datang rasa takut pula dalam dirinya. Akhirnya dia yang menjerit meminta keamanan daripada Muhammad. Perkara yang sama berulang sebanyak 3 kali.
Dan Suraqah bin Malik merasakan ini adalah benda yang mustahil berlaku bagi dia. Tanpa sebab nak memanah Nabi, kuda jatuh tersungkur dan dia jatuh. Ketika itu dia menjerit dan meminta keamanan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad berpaling ke belakang dan bertanya, "Siapa kamu?" Katanya, "Aku Suraqah bin Malik." Muhammad bertanya lagi, "Wahai Suraqah, bagaimana kamu kalau jatuh ke tangan kamu gelang Kisra?" Ini satu benda yang Allah bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nampak perkara yang jauh yang akan datang, yang tak berlaku pada zaman Nabi. "Wahai Suraqah, bagaimana kamu kalau jatuh ke tangan kamu gelang Kisra?" Okay, kita tahu Kisra ni adalah maharaja yang mustahil orang berbicara akan dia. Lebih-lebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suraqah berkata, "Apakah Kisra Anu Syarwan, raja Parsi itu atau Kisra yang lain yang kamu maksudkan?" Muhammad berkata, "Benar, Kisra Anu Syirwan." Kisra Anu Syirwan ini satu maharaja di Parsi yang sangat hebat. Sebut nama dia orang kenal dan orang takut. Hatta zaman Nabi sendiri pun Nabi tak sempat untuk tawan. Abu Bakar Siddiq pun tak tawan. Zaman Umar Al-Khattab baru menawan kota Rom dan Parsi. Muhammad mengulangi lagi soalan tadi kepadanya, "Bagaimana kalau jatuh ke tangan kamu dua gelang Kisra Anu Syarwan?" Nabi tanya soalan yang sama. Suraqah semakin hairan bagaimana Muhammad yang sedang diburu pada masa itu dengan penuh yakin memberitahunya Islam akan mengalahkan Parsi, iaitu kerajaan paling besar pada masa itu, kuasa besar dunia. Ia akan berlaku tidak lama lagi semasa dia masih hidup. Suraqah berkata, "Aku memohon surat daripada kamu. Aku diberi keamanan oleh kamu dan orang-orang Islam. Dengan itu, aku berjanji tidak akan membocorkan perjalanan kamu ini kepada Quraisy." Dialah seorang manusia yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq, dan dia berjanji kalau Nabi memberi keamanan padanya, dia tidak akan berbicara ataupun menyampaikan berita itu kepada pembesar-pembesar Quraisy. Ketika itu Muhammad meminta Abu Bakar menuliskan surat itu kepada Suraqah. Semasa Taif ditawan, antara tawanan itu adalah Suraqah. Ini ketika mana dah selesai. Nabi lepas, Nabi tulis surat keamanan kepada Suraqah oleh orang Islam, oleh Nabi sendiri. Semasa Taif ditawan, antara tawanan itu adalah Suraqah bin Malik. Pada masa itu, dia mengeluarkan surat keamanan yang ditulis oleh Muhammad kepadanya. Dengan itu, Muhammad membebaskan. Selepas itu, dia masuk Islam. Pada zaman Umar, semasa Parsi jatuh ke tangan orang Islam, tentera Islam mengirim harta rampasan perang kepada Khalifah Umar. Antara harta itu adalah gelang tangan Kisra. Semasa harta itu sampai, Suraqah ada dalam majlis itu. Umar mengumpulkan orang ramai dan dipakaikan kedua gelang tangan Kisra itu ke tangan Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu. Umar meminta Suraqah menceritakan kepada semua orang apa yang Muhammad sebut kepadanya semasa peristiwa hijrah beliau dari Mekah ke Madinah. Cerita ini pun Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq tidak bercerita kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar juga ada perkara yang takjub. Dia tahu cerita yang berlaku antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Suraqah bin Malik. Dan akhirnya apa yang dijanjikan sampai. Gelang tangan Kisra raja dipakai oleh Suraqah bin Malik pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itulah kelebihan yang Nabi ada. Baik. Selesai dengan Suraqah dapat surat,
dan dia bawa cerita ketika zaman Umar Al-Khattab, dan selesai ketika itu Muhammad singgah di tempat Ummu Ma'bad. Selepas itu Muhammad bin Abdullah dan Abu Bakar meneruskan perjalanan dengan tenang, tetapi melalui jalan yang bukan jalan yang biasa dilalui oleh rombongan-rombongan yang ke Madinah. Dalam perjalanan itu Muhammad dan Abu Bakar singgah di tempat yang bernama Ummu Ma'bad, seorang wanita kaum Badui yang berpindah randah di padang pasir. Abu Bakar bertanya kepada Ummu Ma'bad, seorang wanita kaum Badui. Abu Bakar bertanya kepada Ummu Ma'bad, adakah kamu ada susu? Kerana pada waktu itu bekalan sudah habis, oleh kerana mereka tidak melalui jalan yang biasa. Jadi tidak ada tempat dalam perjalanan bagi mendapatkan makanan. Ummu Ma'bad berkata, kalau ada padaku, tidak perlu kamu bertanya, aku akan berikan kerana ini kewajipan ke atas tetamu. Ini adalah budaya orang Arab. Tak kenal pun siapa yang datang, dia adalah tetamu dan dia perlu dimuliakan. Ummu Ma'bad mempunyai kambing, tetapi kambingnya sudah tua dan tidak mengeluarkan susu lagi. Dan Muhammad meminta izin bagi memerahkan susu kambing itu. Memang kambing itu sudah tidak ada susu, tetapi apabila Muhammad meminta, Ummu Ma'bad tidak menghalang. Apabila beliau memerah, kambing itu mula mengeluarkan susunya. Hasilnya, semua bekas yang ada pada Ummu Ma'bad terisi penuh dengan susu kambing-kambing itu. Selepas minum, Muhammad dan Abu Bakar meneruskan lagi perjalanan. Apabila Abu Ma'bad, iaitu suaminya, pulang, dia melihat semua bekas penuh dengan susu. Dia pelik dari mana datangnya susu-susu itu. Ummu Ma'bad pun menceritakan berhubung tetamunya itu. Okey, ini yang diceritakan oleh Ummu Ma'bad. Ciri-ciri Nabi. Memang ada hadis yang khusus. Ummu Ma'bad melihat sendiri Nabi, dan ketika mana Abu Ma'bad bertanya siapa yang datang, dan dia menceritakan yang datang itu seorang yang tampan, dadanya bidang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, matanya hitam, keningnya lebat, janggutnya panjang, dan lehernya bidang, lehernya jinjang. Itu yang dirakamkan dalam hadis. Dan itu pun kalau kita baca hadis, itulah yang dirakamkan oleh Ummu Ma'bad, ciri-ciri yang ada pada Nabi. Baik. Dan dalam hadis itu Ummu Ma'bad sebut, ketika mana Muhammad diam, nampaknya kewibawaannya. Ketika mana beliau berbicara, nampaknya kecerdasannya. Itulah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Ma'bad dan Abu Ma'bad ini masuk Islam ketika mana Nabi hijrah ke Madinah, dan dia tahu cerita itu adalah Muhammad, dan dia hijrah ke Madinah dan masuk Islam. Dalam perjalanan itu juga Muhammad bertemu dengan seorang pekerja yang menternak kambing daripada suku Aslam. Muhammad berkata kepadanya, semoga kamu sentiasa selamat. Apabila Muhammad bertanya namanya, dia memberitahu namanya Mas'ud. Muhammad berkata, insya-Allah kamu akan bahagia. Muhammad juga bertembung dengan Zubair bin Awam dan Talhah yang pulang berdagang dari Syam. Mereka menghadiahkan pakaian kepada Muhammad. Zubair bin Awam dan Talhah ketika ini belum lagi masuk Islam, tetapi bertemu dengan Nabi, dan dia merasakan Nabi seorang yang baik, dan dia menghadiahkan pakaian kepada Muhammad. Baik. Persiapan orang Madinah bagi menyambut Muhammad. Okey, dah selesai di Ummu Ma'bad dengan Abu Ma'bad, dan bertemu dengan Talhah radhiyallahu anha dan Zubair bin Awam ketika itu, dan mereka susur dan terus pergi ke Madinah.
Sementara itu, berita kedatangan Muhammad bin Abdullah sudah sampai ke Madinah. Tetapi oleh kerana Muhammad berada di Gua Thur selama 3 hari dan tidak melalui jalan yang biasa, jadi orang tidak tahu masa yang tepat Muhammad akan sampai. Tetapi setiap hari orang-orang Madinah dan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu menunggu kedatangan Muhammad. Kita telah sentuh sebelum ini, Mus'ab bin Umair merupakan utusan pertama yang Nabi hantar ke Madinah untuk menyampaikan Islam. Mus'ab sudah bersedia menyambut ketibaan Muhammad. Setiap hari selepas sembahyang subuh, orang-orang Madinah keluar beramai-ramai ke pintu masuk Madinah menunggu Muhammad. Dalam Islam ada 5 waktu sembahyang, iaitu sembahyang subuh pada awal pagi, sembahyang zuhur pada waktu tengah hari, sembahyang asar pada waktu petang, sembahyang maghrib pada waktu senja, dan sembahyang isyak pada waktu malam. Kenapa penulis mengatakan 5 waktu solat ini? Kelima-5 waktu solat ini diajar sendiri oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ketika mana sampai di Madinah. Nabi tak ajar pun solat kepada penduduk Madinah. Sebab kefarduan solat 5 waktu ketika mana Isra' dan Mi'raj, ketika itu 11 kerasulan. Nabi usia 51 tahun. Nabi duduk di Mekah. Dan ketika mana Nabi hantar Mus'ab bin Umair, Islamkan, dan Mus'ab bin Umair mengajar semua penduduk Madinah yang masuk Islam akan cara solat. Apabila tiba waktu zuhur dan cuaca semakin panas, mereka pulang semula. Begitulah setiap hari. Bukan orang Islam sahaja yang keluar menunggu, orang bukan Islam juga ikut menunggu. Bahkan orang Yahudi pun keluar juga menunggu kedatangan Muhammad. Itulah suasana di Madinah. Kita dah maklum sebelum ini, kalau di Madinah ada 3 suku kaum yang besar. Yang pertama kaum Aus, yang kedua Khazraj, yang ketiga adalah Yahudi. 1/3 penduduk Madinah adalah Yahudi, dan kebanyakan mereka adalah Yahudi daripada Nadir, Kainuqa dan Khuraizah. Yang lain adalah Bani Yahudi yang kecil. Dan itulah mereka seronoknya datang Muhammad ke Madinah. Baik. Kedatangan Muhammad ke Madinah bukan sahaja sebagai Nabi, tetapi juga sebagai pemerintah Madinah. Persiapan menyambut kedatangan Muhammad ini menjadi program besar dan pesta besar-besaran bagi penduduk Madinah. Inilah kecerdikan Nabi SAW. Pada kuliah yang lepas kita telah sentuh bagaimana Nabi susun, Nabi duduk di Mekah, Nabi bai'ah Aqabah yang pertama seramai 6 orang di Kaabah. Pada tahun yang berikut Nabi bai'ah Nisa seramai 12 orang. Yang tahun yang seterusnya Nabi bai'ah Aqabah yang kedua seramai 73 orang. Dan 73 orang ini bukanlah orang yang biasa. Mereka semua adalah pembesar-pembesar Quraisy ketika itu dan telah memeluk Islam. Dan Nabi hantar balik Mus'ab bin Umair ke Madinah. Maka Madinah itu menunggu-nunggu kepulangan ataupun kedatangan Nabi SAW. Bukan sebagai seorang Nabi sahaja, tapi sebagai seorang pemerintah. Muhammad tiba di Madinah pada 12 Rabiul Awal, hari Isnin. Ke dalam kitab sirah tarikh mengatakan pada 23 September 622 Masihi. Pada hari itu, seperti biasa orang Madinah keluar menunggu selepas subuh sampai tengah hari. Apabila matahari sudah terik, mereka beransur pulang. Sebaik sahaja mereka beredar, Muhammad sampai. Pada masa itu masih ada seorang Yahudi yang sedang menunggu. Dia masih di atas pokok kurma. Mereka memanjat ke atas pokok kurma supaya dapat melihat Muhammad tiba dari jauh. Si Yahudi ini menjerit, memanggil semua orang Madinah. Jadi mereka semua berpatah balik
bagi menyambut ketibaan Muhammad. Ketibaan Muhammad yang mereka nanti-nantikan itu disambut dengan penuh gembira. Kebanyakan orang Islam pada masa itu belum pernah bertemu dengan Muhammad. Jadi mereka tidak kenal yang mana satu Muhammad dan yang mana satu Abu Bakar Siddiq. Apatah lagi umur beliau dan Abu Bakar tidak jauh beza. Abu Bakar lebih muda 2 tahun daripada Muhammad. Walaupun belum pernah bertemu, tetapi mereka sudah memberi keyakinan dan keimanan yang tidak berbelah bagi kepada Muhammad. Mereka semua sudah berjanji mempertahankan Muhammad daripada musuh-musuh Allah, seperti mereka mempertahankan isteri dan anak-anak mereka. Akhirnya, ketika mana penduduk Madinah tidak pasti yang mana satu Nabi Muhammad SAW, matahari terkena pada Muhammad. Abu Bakar Siddiq pun memayungkan Muhammad. Pada masa itu barulah mereka tahu yang mana satu Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab dan Ar-Rasul SAW wafat di usia yang sama, 63 tahun. Dan mereka bertiga dikebumikan di tempat yang sama. Yang saya pernah sebut sebelum ini, Rasul SAW pernah pegang Abu Bakar di sebelah kanan, Umar di sebelah kiri, dan dia mengatakan beginilah kita akan masuk ke dalam syurga. Sampai sekarang kita pergi ke Madinah, Nabi diapit oleh Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Pada masa itu masing-masing berharap Muhammad berhenti di tempat mereka bagi mendapatkan keberkatan Muhammad. Kali pertama Muhammad turun daripada kenderaannya adalah di Quba. Muhammad terus memerintahkan sahabat-sahabatnya membina masjid di situ. Okay? Masjid yang pertama dibina oleh Nabi adalah Masjid Quba. Keduanya barulah Masjid Nabawi. Tapi nilaian tingginya Masjid Nabawi melebihi Masjid Quba. Masjidil Haram yang pertama, kedua adalah Masjid Nabawi. Kalau kita tengok peta di muka surat 125 itu, Quba ini sangat hampir dengan Madinah. Okay? Madinah bawah dia adalah Quba. Dan itulah tempat yang berkat. Nabi berhijrah dan Nabi turun di Quba, dan itulah masjid yang Nabi meminta untuk dibina. Selepas 4 hari Muhammad berhenti di Quba, pada masa itu Ali sampai dari Mekah. Ali radhiyallahu anha. Dalam tempoh itu sahabat-sahabatnya menyiapkan masjid dan Muhammad menerima kunjungan orang Madinah, dan beliau mula menyusun orang-orang Islam, khususnya orang-orang Muhajirin. Dari hari Isnin sampai hari Khamis Muhammad berada di Quba. Pada hari Jumaat, Muhammad bergerak dari Quba masuk ke Madinah. Dalam perjalanan, Muhammad sembahyang Jumaat di kediaman suku Salim bin Auf, tempat di antara Quba dan Madinah. Pada hari itu, Muhammad sendiri menyampaikan khutbah Jumaat, dan itulah khutbah Jumaat pertama Muhammad sampaikan. Sebelum itu, sembahyang Jumaat sudah dilakukan di Madinah. Orang pertama yang mendirikan sembahyang Jumaat ini adalah Sa'ad bin Zurarah. Dia dan 40 orang Islam yang lain bersembahyang Jumaat di rumahnya. Oleh itu, mengikut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, syarat sah sembahyang Jumaat adalah 40 orang jemaah. Bilangan orang yang sembahyang dalam kumpulan itu adalah 40 orang. Itu pandangan mazhab Syafi'i dan pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah rahimahullah, pendapatnya hanyalah 4 orang termasuk imam. Dan ini juga digunakan di Malaysia ketika mana kawasan pendalaman orang-orang asli yang masuk Islam keperluan untuk solat Jumaat, tapi mereka tidak ada ramai, maka 4 orang pun memadai, dan itu dibenarkan oleh fatwa negeri Perak pun membenarkan. Imam Maliki menetapkan 12 orang termasuk imam. Tetapi keempat-empat imam ini bersepakat
40 orang ke, 12 orang ke, 4 orang ke, kesemua ini perlulah hadir dan bersama sehingga khutbah selesai. So kalau ikut pendapat Imam Abu Hanifah, 4 orang termasuk imam, seorang tu keluar ketika mana khutbah, maka solat Jumaat tersebut adalah tidak sah. Sama juga dengan pandangan Imam Maliki dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Baik, wallahu ta'ala ala alam. Kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, pembinaan Masjid Nabawi. Satu cerita yang amat menarik yang berlaku yang ketika mana Nabi memilih rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dan ketika itu adalah musim sejuk, dan ada peristiwa yang menarik yang Nabi ulang beberapa kali, iaitu Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami merupakan ahli syurga. Wallahu ta'ala ala alam. Baik, apa yang baik datang daripada Allah Azza wa Jalla, segala kelemahan kekurangan datang diri saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma ja'alna jam'al marhuma wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.